mengingatkan kita betapa pentingnya bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni macam bulan bonus lah untuk kita semua. Kita ni bekerja dengan majikan tu, gaji kita 3,000. Bulan tu majikan tu kata, siapa yang kerja lebih, saya gandakan gaji dia, kan? 10 kali ganda. Sebagai seorang manusia yang waras, dengar offer macam tu daripada bos kita, adakah kita akan tolak? Allah Subhanahu Wa Taala offer dalam bulan ni, pahala kebaikan yang kita buat tu minimum 10 kali ganda, sehingga 700 kali ganda. Satu kebaikan digandakan dengan begitu banyak, bahkan mungkin lebih lagi daripada 700 kali. Dalam hadis Qudsi ni, Allah SWT bagi tahu kepada manusia, wahai hamba-hambaku, kalaulah orang yang terawal di kalangan kamu, sampailah orang yang terakhir di kalangan kamu, manusia kamu, jin kamu, maknanya semua sekali, semuanya berada pada sebaik-baik jantung seorang hamba, tidak akan bertambah pun yang demikian itu pada kerajaan aku. Jadi kalau kita semua baik pun, tak tambah pun kerajaan Allah SWT. Allah dah bagi pahala yang banyak. Kalau kita tak rebut, Allah SWT tak rugi pun. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita perlu setkan minda kita. Banyak juga di kalangan kita ni, bila nak masuk je bulan Ramadan, kita rasa takut. Takut tu okey lah, tapi janganlah sebab kita takut tak boleh makan kan, macam budak-budak kan. Jadi takut tu mungkin kita tak dapat nak perform pada bulan Ramadan. Mungkin kita takut sebab tu. Tapi memang pun sebenarnya tuan-tuan, orang-orang awam macam kita ni, orang-orang Islam yang awam ni tak termasuk ulama, tak termasuk orang-orang soleh. Bulan favourite kita sebenarnya bukan bulan Ramadan pun, betul tak? Bulan favourite kita adalah bulan Syawal sebenarnya, betul. Yang ni bukan Malaysia je, yang ni seluruh dunia pun macam tu. Arab pun sama je. Sebab boleh makan, boleh balik kampung. Cuma kali ni tak tahulah boleh balik kampung ke tidak. Betul lah kata Nabi SAW, tak lebih pun orang Arab ke atas kaum yang lain, ke atas ajam, kecuali takwa. Takwa tu yang membezakan kita, perasaan kita bila kita masuk dalam bulan Ramadan ni. Walaupun ia bukan bulan favourite kita kan, tapi kita kena jadikan bulan ni favourite kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang pilih bulan ni untuk kita. Dia turunkan Quran pada bulan tu, dia ikat syaitan, dia buka pintu syurga, dia tutup pintu neraka, supaya kita lebih senang untuk jadi baik, lebih senang untuk beribadah kepadanya. Dia pilih bulan ni. Contohnya anak kita ni, kita ada seorang anak, kita sayang dekat anak kita, anak kita pun sayang dekat kita. Dia dah besar, dia tak berapa nak jadi baik sangat. Kita cek balik sebab apa dia ni tak mau nak jadi baik sangat. Rupa-rupanya dia ni kurang motivasi, tak nampak sebab apa nak kena jadi baik. Lepas tu dalam masa yang sama pula, dia ni kawan-kawan dengan budak-budak yang nakal, budak-budak yang jahat. Jadi kita kata, oh itu mungkin punca dia tak berapa nak baik. So kita kata tak apa, minggu depan aku nak jadikan minggu yang special untuk dia, supaya dia ni jadi lebih baik. Jadi minggu depan ni kita ambil kawan-kawan dia yang jahat tu, kita kutip semua, kita kurung dalam satu bilik. Yang mana degil tu kita ikat. Dalam masa yang sama kita cakap dengan dia, okey adik, kalau adik jadi baik, adik rajin tolong mak, tolong orang lain, buat benda-benda baik, cakap benda-benda baik, nanti ayah bawa adik jalan-jalan dekat Legoland. Dan demikian contoh yang saya nak bawa ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita pada bulan ni. Jadi kejahatan dah tak ada. Lepas tu Allah motivasikan pula kita. Kita juga kena setkan. Bila sebut sahaja kebaikan tu, kebaikan adalah sesuatu yang mendatangkan banyak pahala, bukan bawa duit. Sebab banyakkan orang ni, bila masuk Ramadan je, otak dia set dapat buat duit yang banyak. Ni masalah juga tuan-tuan. Bila dia fikir je bulan Ramadan, apa aku nak berniaga ni. Yang ni adalah minded yang sebenarnya salah. Kalau dia dapat duit pun, kadang-kadang tak banyak mana pun. Income yang dia dapat tu mungkin dalam 2-3 kali ganda je daripada bulan-bulan biasa kan. Mungkin ada orang dapat sampai 4-5 kali ganda daripada bulan-bulan biasa. Tetapi kalau kita nak bandingkan ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada bulan ni, minimum 10 kali ganda sampai maksimum tak tahulah banyak mana kan. Sebab orang kita ni bila Ramadan je dia kejar duit. Jadi
Kalaulah kita termasuk dalam golongan tu, maknanya kita termasuk orang-orang yang salah dalam strateginya untuk mengaut keuntungan pada bulan Ramadan ni. Sepatutnya kita kaut yang paling banyak ada yang melibatkan pahala. Jadi patutnya kita buat yang melibatkan pahala. Kenapa orang kita ni sibuk sangat nak berniaga pada bulan Ramadan ni? Bila hari raya ni, malulah, takkan nak bagi sampul RM2, RM3. Sepatutnya kalau dia ada kemampuan untuk bersedekah, kalau betul dia nak bersedekah, sepatutnya dia bersedekahlah pada bulan Ramadan kan. Kenapa dia nak simpan duit pada bulan Ramadan yang mana pahalanya banyak pada masa tu, bawa pada bulan Syawal bagi kat orang. Jadi amalan orang kita iaitu berjimat cermat pada bulan Ramadan tapi membazir pada bulan Syawal. Bukan membazirlah, maksudnya baik juga bersedekah, bagi duit raya, bagi orang makan pada bulan Syawal. Yang ni bertentangan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah manusia yang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan. Dan Rasulullah ni paling pemurah apabila pada bulan Ramadan. Kita ni terbalik. Kita pemurah pada bulan Syawal kan? Bukan. Kita patutnya lebih pemurah pada bulan Ramadan. Sebab tu kalau kita tengok negara-negara Arab, apa kerja orang-orang kaya dia? Kerja orang kaya dia bukan jual lagi tapak, buka lagi bazar Ramadan, bukan berniaga lebih lagi. Tetapi orang-orang kaya dia sponsor makan orang-orang berbuka puasa. Dia sponsor makan bulan Ramadan ni. Bulan ni bukan bulan berniaga kan? Jadi itu juga mungkin terbalik yang berlaku di Malaysia ni. Kita rasa bulan Ramadan ni bulan bazar kan. Sebenarnya sepatutnya bulan ni yang lebih banyak kita memberi. Sebab Nabi SAW bagi tahu, sesiapa yang bagi makan kepada orang yang berpuasa tu, bagi dia makan berbuka, pahalanya seperti orang yang berpuasa tu tadi. Jadi yang ni bukan mesti orang kaya sahaja yang buat. Kita juga boleh cari makan. Kita boleh cari. Kalau kita tak mampu nak sponsor macam orang kaya tu 500, kita boleh sponsor seorang ataupun 2 orang. Satu hari kita try sponsor. Kita sebenarnya nak cari pahala, kita nak dapatkan pahala dia sikit kan. Tapi Allah tak potong pahala dia. Tapi cara kita bagi makan tu sebab kita nak juga pahala orang tu. Jadi kita usaha cari orang bagi makan. Dah tak ada orang, ketuk rumah jiran masak, bagi dia makan kan. Kita nak pahala dia sikit. Mungkin bagi saya besar jugalah hikmahnya tak ada bazar tahun ni. Setiap tahun, setiap Ramadan ada bazar. Jadi kawan-kawan kita tu sibuk berniaga kan. Berniaga tu kadang-kadang ni, kalau saya sebut ni, saya pernah cakap dulu benda ni dan orang marah kan. Kawan saya tu marah. Dia kata apalah, tak nak bagi orang Melayu kaya dia juga. Kita boleh bersungguh-sungguh dalam berniaga ni, tapi bukan pada bulan Ramadan ni. Kerana sayang, kita sayang peluang yang Allah SWT bagi untuk kita rebut pahala. Lepas sahur, solat, terus pergi pasar cari barang. Balik kan siang. Siang. Lepas tu rehat kejap. Pukul 2, pukul 3 kan buka kedai kan, pasang kemah, set up kedai. Niaga lah sampai buka puasa. Habis berniaga penat kan, tidur gitu kan. Kadang-kadang tak dapat apa-apa pada bulan Ramadan kan. Seterusnya dalam masa yang sama juga kita kena ubah sedikit sebanyak lifestyle kita. Bila kita masuk je bulan ni, janganlah kita sama seperti bulan-bulan yang lain. Kita mengumpat macam biasa, ataupun kita apa lagi kita buat, kita kecam orang kan. Benda-benda ni kita stop. Kita tulis kan. Ada orang bersedekah, kita marah dengan orang bersedekah ni, apa ni, riak. Jadi kita pun cakap macam-macam dekat dia. Jadi tuan-tuan faham ke apa saya cakap ni? Ramadan ni bulan training. Kita pernah pergi training tak tuan-tuan? Kalau kita kerja apa-apa bidang pun, kita mesti pernah pergi training. Tapi waktu kita training tu, kita buat segala benda kita buat. Habis je training tu, ada orang yang sambung apa yang dia buat. Ada orang yang dia hidup lagi macam biasa kan. Bos dia dah hantar dia training, dia balik, dia tetap kerja macam biasa. Training ni biasanya kita akan buat benda yang kita tak buat pun dalam kehidupan biasa kita. Jadi kalau dalam bulan training ni pun kita tak buat kebaikan tu kan, nescaya kita tak akan buat dah kebaikan tu pada mana-mana bulan dalam hidup kita. Saya ambil contoh solat sunat. Kalau kita ni solat sunat pun kita tanya ustaz,
Sah tak solat tarawih 2 rakaat? Kalau macam tu lah kita, kan? Apatah lagi kita nak cakap, tak payah mimpilah, kan? Kita ni insya-Allah suatu hari nanti aku akan bangun qiyamul lail, tak ada lah. Kalau tarawih pun kita minta diskaun, kan? Bacaan Al-Quran. Kalau kita ni dulu seminggu sekali ikut baca Quran, kan? Itu pun baca Yasin, kan? Kalau Ramadan ni kita tak baca lagi Al-Quran dengan yang banyak, saya kita juga macam itulah hidup kita. Sampai matilah kita baca Yasin. Quran ni sangat sinonim dengan bulan Ramadan. Kenapa tuan-tuan? Berapa kali Allah sebut bulan Ramadan dalam Al-Quran? Sekali. Sekali Allah sebut bulan Ramadan. Perkara pertama yang Allah sandarkan selepas Allah sebut bulan Ramadan, Allah sebut apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ia juga mengubah persepsi kita. Biasanya orang kita bila kita sebut sahaja Ramadan, apa perkara pertama yang kita ingat? Puasa. Puasa ni perkara 3 ke 4 lepas daripada perkataan Al-Quran tu. Kalau berdasarkan ayat tadi, maksud ayat tadi tu, kita ni hanyalah berpuasa untuk celebrate penurunan Al-Quran. Kita berpuasa untuk celebrate penurunan Al-Quran. Jadi sebab tu kita berpuasa selama sebulan. Besarnya benda yang turun ni sampai kita berpuasa. Jadi amat pelik kalau seseorang yang berpuasa pada bulan Ramadan tetapi tidak membaca Al-Quran. Sangat pelik. Macam orang datang birthday party tapi tak tahu siapa punya birthday, tak tahu. Yang ketiganya adalah sedekah, tuan-tuan. Kalau kita tak mampu sedekah pada bulan Ramadan, tuan-tuan, dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT, ini bukan nak dapat tender punya sedekah, ini sedekah nak dapatkan ganjaran Allah SWT. Kalau kita tak mampu sedekah pada bulan ni, Allah dah janjikan pahala yang berganda-ganda ni, nescaya kita tak akan mampu bersedekah mengharapkan ganjaran Allah pada bulan-bulan yang lain juga. Mungkin kita ada bersedekah pada bulan lain, kan? Cek kita besar pintu, kan? Tetapi mungkin kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik, kenapa kita bersedekah? Sebab ketika Allah SWT nak janjikan pahala yang banyak, kita tak sedekah, Tapi bila Allah tak janjikan apa-apa, tiba-tiba kita sedekah banyak lah tu. Kalau nak tahu kita ni orang yang ikhlas tak ikhlas dalam bersedekah, kita bersedekahlah banyak-banyak pada bulan ni. Ini adalah time dia, sebab Allah janjikan pahala yang begitu banyak untuk orang yang bersedekah. Sikap memaafkan, ini pun juga salah satu persepsi yang salah di kalangan orang kita. Bila kita kata memaafkan ni, dia akan nampak itu hari raya, kan? Maaf zahir batin. Yang tu budaya kita lah. Tak salah nak sebut selamat hari raya, maaf zahir batin. Hari raya apa yang patut kita cakap kat kawan kita? Semoga Allah terima amalan kita. Itu sebenarnya doa pada hari raya, ucapan pada hari raya. Sebab itu adalah amalan yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka bertemu pada bulan Syawal. Kenapa kita kena memaafkan pada bulan ni? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Ahmad. Aisyah cakap, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri, fama aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, apa pendapat kau kalau aku tahu satu malam tu lah malam Lailatul Qadar, apa yang aku nak baca padanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Quli," katakanlah wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkaulah pemaaf, kau sukakan kemaafan, oleh kerana itu maafkan aku. Macam hadis ni bagi isyarat kepada kita, kalau kita tak sempat nak minta apa-apa kepada Allah, kan, kita tahu malam ni kot Lailatul Qadar, kan, dan tinggal berapa minit lagi nak subuh, kita tak sempat nak baca apa-apa. Jadi kalau ada satu benda yang boleh kita minta kepada Allah, kita mintalah Allah maafkan kita. Allahumma innaka afu. Afu itu apa? Maaf itu adalah at-tajawuz 'anil dhanbi. Maknanya dia ada buat silap tapi kita tak pandang silap tu, kan? Kita pandang ke depan, tak apa, it's okay, kan? Kita langkau, kan? Tajawuz, Contohnya, kalau anak kita tu dia pecahkan pasu kesayangan kita, kan,
Betul? Kita tak marah dia, kita tak marah, kita tak apa, nanti baba beli yang lain. Kalau kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala afu, maafkan kita. Asalkan kita tak boleh nak maafkan kesalahan orang lain pada bulan ni. Sebab apa bulan Ramadan itu penting sangat? Yang pertama, pentinglah kemaafan daripada Allah SWT. Itu yang pertamalah. Tapi dalam masa yang sama juga, kemaafan sesama kita juga penting. Kalau orang tu ada silap dengan kita, kita maafkan dia. Sebab mungkin perkara-perkara salah silap dia yang kita tak maafkan tu menyebabkan perasaan kita ni jadi terganggu untuk ibadah. Kalau kita harapkan kemaafan, yang mana kita dengan Allah Ta'ala ni berapa banyak pasu yang kita pecahkan lah, kan, banyak lah silap, dan Allah ampunkan kita, Allah maafkan kita. Adik-adik kita yang buat kesalahan kita ampunkan, kita maafkan dia. Langkau lah kesalahan, buat tak nampak lah, kan. Lastly tuan-tuan, saya akhiri tazkirah saya nak baca satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Hadis yang diriwayatkan daripada Talhah bin Ubaidillah, anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'a. Dua-dua orang tadi itu masuk Islam serentak. Fa kana ahaduhuma ashaddu ijtihadan min al-akhar. Seorang ni rajin berjihad daripada seorang lagi. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhid. Maka orang yang rajin berperang ni tadi berperang dalam satu peperangan lalu mati. Besar tak pahala orang mati syahid? Besar. Thumma makathal akharu ba'dahu sanatan thumma tuwfiya. Seorang lagi ni yang tak berapa rajin berperang ni tadi hidup lagi setahun lepas kawan dia meninggal tadi tu, dia hidup lagi setahun, lepas tu dia pun meninggal. Talha kenal orang ni. Qala Talha, fara'aitu fil manami bayyinan ana 'inda babil jannati iz ana bihima. Satu hari aku bermimpi, aku berada jelas di hadapan pintu syurga dan aku bersama kedua-dua orang ni. Lalu keluar seorang daripada pintu syurga tu, mungkin malaikat lah kot, keluar daripada pintu syurga. Fa'adhina lilladhi tuwfiya al-akhir minhuma. Lalu dia izinkan orang yang mati kemudian ni tadi, orang yang mati kemudian ni masuk dulu syurga. Summa kharaja fa'adhina lilladhi istushhida. Kemudian dah berapa lama dia keluar pula, dia panggil orang yang mati syahid ni pula masuk. Summa raja'a ilayya faqal. Kemudian malaikat tadi keluar balik kepada aku, lalu dia cakap, baliklah dulu, wahai Talha, kau baliklah dulu sebab kau belum time lagi, kau belum masa lagi. Bila pagi, Talha pun cerita dekat kawan-kawan dia, cerita dengan manusia, maknanya kawan-kawan dia lah. Fa'ajibu lidzalika. Orang semua heran, kan? Pelik lah, kan? Patutnya kalau kita rasa mana yang lagi teruk, yang salah seorang daripada dua orang ni tadi, patutnya yang banyak berperang, rajin berperang tu lah yang lebih baik. Kenapa dia masuk? Kenapa dia masuk syurga kemudian daripada orang yang tak apa rajin tadi, tapi hidup lebih setahun lebih? Dia orang pun sampaikan benda tu kepada Rasulullah SAW dan ceritakan apa yang Talha cerita tadi. Lalu Nabi kata apa? Min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang kau orang heran sangat? Betul lah tu, kan? Macam tu lah maksud Nabi, betul lah. Yang kau heran kan? Kenapa? Lalu mereka kata apa? Sahabat ni kata, salah seorang tu dia lagi kuat berperang, kemudian dia ni mati syahid. Wa dakhala hadzal akharul jannata qablahu. Tapi yang seorang ni lagi yang masuk syurga dulu sebelum dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah. Bukankah orang ni tadi dia hidup lebih setahun daripada kawan yang mati syahid ni tadi? Dengan apa lagi Nabi sebut? Wa adraka ramadana fasama wa shalla kaza wa kaza. Dan dia ni tadi dapat bulan Ramadan lebih, kan? Dua-dua masuk Islam sama, maknanya Ramadan dia orang sama, sampailah kawan ni mati. Seorang lagi ni dapat sebulan Ramadan lebih daripada kawan ni tadi. Dia berpuasa dan dia solat kaza wa kaza. Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Beza di antara mereka itu, kan? Beza pahala di antara mereka itu, Nabi kata lebih jauh daripada langit dan
bumi. Di sini menunjukkan betapa besarnya, betapa pentingnya fadilat Ramadan ni kan. Orang yang tak berapa rajin berperang pun kan, tetapi dia lebih satu Ramadan daripada kawan ni kan. Dia masuk dulu, kawan ni mati syahid kan, mati syahid, dia masuk dulu syurga daripada kawan ni. Demikian besarnya fadilat yang kita berada padanya.